السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha taqul, inna min ni'amillahi 'alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sihri wa nahri wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih wa dakhala alayya 'abdur rahman wa biyadihi as-siwak wa ana mustanidun wa ana mustanidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu yanzuru ilayhi wa 'araftu annahu yuhibbu as-siwak faqultu akhudhuhu lak fa ashara bi ra'sihi an-na'ama fatanawaltuhu fashtadda alayhi وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, di antara banyak-banyak nikmat yang Allah bagi ke aku, di antara banyak-banyak nikmat yang Allah bagi pada aku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi. Dia kata ialah telah diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah aku. Dia kata, tuan-tuan, Aisyah isteri Nabi, dia kata banyaklah nikmat Allah bagi ke dia ni, banyak. Antara banyak-banyak nikmat yang Allah bagi ke dia, dia kata Allah mentakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah dia. Nabi wafat di rumah dia tu nikmat. Maka kerana tu tuan-tuan, para sahabat Nabi dengan Nabi ni habis. Sehingga diceritakan Nabi SAW bila gunting rambut Nabi tak jatuh ke bumi. Sahabat pitadah tangan nak ambil rambut Nabi SAW tu, sehingga tidak ada rambut Nabi yang jatuh ke bumi. Di kalangan sahabat ada yang minta kepada Anas bin Malik, kerana Anas ini khadam Nabi, minta kepada Anas ni, Anas simpan rambut Nabi. Sahabat minta selai sampai last sekali tinggal selai kepada Anas bin Malik. Dan Anas kata, hak ni saja kenangan aku dengan Nabi, aku tak akan bagi kepada siapa dah. Demikian yang kata sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi isteri Nabi, manusia yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan hidup Nabi, menjadi teman Nabi,
menjadi orang yang sama senang sama susah dengan Nabi SAW, maka sudah tentulah Nabi itu besar dalam hidup mereka. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah kata banyak nikmat Allah bagi dekat aku, kalau aku nak bilang nikmat tu tak terbilang. Antara banyak-banyak tu ialah apabila Allah mentakdirkan Nabi SAW wafat di rumah aku, dia kata. Wa fi yaumi, dan nikmat besar juga ialah apabila ditakdirkan Nabi SAW wafat ketika Nabi di dalam giliran aku. Yaumi itu makna hari aku, tapi makna dia ialah giliran aku. Nabi SAW dalam keadaan sakit, dia masih lagi menggilirkan isteri-isteri dia. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah minta dekat Allah, minta, ya Allah, kalau boleh aku nak Nabi wafat di rumah aku. Nabi SAW sendiri minta kepada Allah, ya Allah, kalau boleh wafatkanlah aku di rumah Aisyah. Allah makbul doa Nabi. Maka wafat Nabi SAW ini di rumah Aisyah, bahkan jatuh pada giliran Aisyah. Begitu. Wa baina sihri wa nahri, dia kata, dan wafat Nabi SAW itu di antara dada dan leher aku. Nabi SAW wafat di atas dada Aisyah. Nabi duduk bersandang di antara dada dengan leher Aisyah, duduk sini. Nabi wafat di rumah Aisyah ketika giliran Aisyah, dan di dada berhampiran dengan leher Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqih inda mautih. Dan di antara nikmat besar yang Allah bagi dekat aku, Aisyah kata, ialah menjelang wafat Nabi itu bercampur air liur aku dengan air liur Nabi SAW. Untuk hadis ni hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Aisyah kata menjelang wafat Nabi ni, air liur aku dengan air liur Nabi bercampur. Begitu. Wa dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Cerita dia macam ni, Aisyah kata. Ketika Nabi tengah gering, tengah sakit kuat, menanti saat sakaratul maut dia, mai Abdurrahman ke rumah aku. Abdurrahman ni anak Sayyidina Abu Bakar, adik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman ni bukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ni ialah Abdurrahman anak Sayyidina Abu Bakar, adik Aisyah. Aisyah kata ni, aku nak cerita ni, cerita ketika saat Nabi nak wafat ni. Dia kata ketika itu dakhala Abdurrahman, Abdurrahman adik aku mai ke rumah, dia kata. Wa biyadihi siwak, di tangan Abdurrahman ni siwak, kayu sugi tu. Abdurrahman masuk mai ke rumah, di tangan Abdurrahman dia duk pegang siwak. Wa ana musnidatun wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sandang dekat aku. Nabi menjelang wafat tu duduk sandang ke Aisyah. Fara'aituhu yanzuru ilaih. Ketika masuk Abdurrahman duduk pegang siwak ni, duduk pegang kayu sugi ni, Aisyah kata aku tengok Nabi SAW ni, mata Nabi duk tengok ke kayu siwak tu. Nabi duk menyandang ke dada Aisyah tu, dia tengok Abdurrahman masuk, mata dia tu tak lepas ke kayu siwak yang dipegang oleh Abdurrahman, adik ipar dia ni. Wa araftu annahu yuhibbu siwak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu sangat Nabi, suami aku ni, dia cukup suka siwak gigi dia. Tuan-tuan ingat balik hadis. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Nabi kata, kalaulah tidak kerana perintah ini boleh memberatkan umat aku akan mewajibkan setiap kali nak semayang gosok gigi dulu. Tuan-tuan, hadis ni nak bagi tahu kepada kita, nak bagi faham kepada kita bahawa Nabi SAW ni dia satu orang yang pembersih. Nabi SAW ni satu orang yang cukup hygiene.
yang cukup jaga kebersihan. Dia very particular tentang kebersihan ni. Dia kata kalau tidak kerana perintah gosok gigi ni boleh memberi berat kepada umat aku akan wajibkan semua orang kena gosok gigi. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, aku kenal sangat suami aku ni. Dia kata, Nabi SAW annahu yuhibbus siwak. Nabi suka sangat gosok gigi. Faqultu akhudhuhu lak. Bila dia tengok Nabi duk pandang ke siwak yang adik ipar bawa ni, Aisyah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nak saya tolong sugikan gigi kah? Kita pun kalau pergi tengok orang sakit nak mati kan, kadang-kadang kita duk perhati dia. Kalau kita rapat betul dengan dia, kita boleh tahu dia nak apa. Kita boleh tanya dia, ayah nak minum ayam kah? Dia angguk. Lepas dia nak abang, tak larat dah dekat nak mati ni. Anak tanya, ayah nak minum ayam kah? Angguk sikit, bagi ayam. Kalau anak ke isteri ke yang rapat betul dengan bapa, dengan suami ni, dia tanya, abang, dia kata, abang lenguh ke? Abang nak bangkit duduk ke? Angguk. Paut dia bagi bangkit duduk sah, bagi dia menyawa. Macam ni. Aisyah radhiyallahu anha, dia bila dia tengok, dia tahu Nabi nak apa, Nabi mau apa, Nabi selesa ke, Nabi tak selesa ke, dia tahu. Maka Aisyah tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, akhudhuhu lak. Nak aku ambil siwak tolong gosok gigi kah? Fa asyara bi ra'sih an na'am. Nabi isyaratkan dengan kepala dia, angguk. Nabi nak gigi dia digosok. Begitu. Fatanawaltuh fashtadda alai. Aisyah kata, aku pun pergi ambil kayu siwak daripada tangan adik dia Abdul Rahman ni, dan Aisyah cuba nak siwakkan Nabi. Fashtadda alai, nampak susah ke Nabi ni. Pasal apa? Dalam syarah hadis ni dia kata kerana kayu tu kayu baru, dia keras. Ataupun dalam syarah hadis juga kata, dia kata kerana kayu tu, kayu siwak ni, dia kata bila kena ayak basah dia lembut, bila biar lama dia keras. Jadi bagi Nabi SAW, bila ambil dia gonyol tu berasa keras. Fashtadda alaih, maka jadi susah kepada Nabi SAW. Wa qultu, Aisyah kata kepada Nabi, dia kata, allayyinuhu lak. Nak saya lembutkan kah kayu siwak tu? Nampak sakit ke Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, nak saya lembutkan kah kayu siwak tu? Fa asyara bi ra'sih an na'am. Nabi angguk kepala. Maka Aisyah radhiyallahu anhu ambil. Falayyantuh, dia kata, maka aku ambil dah kubuh dalam mulut aku, gonyoh bagi lembut dulu. Ni yang kata ayat liuk bercampur tadi ni. Ini yang kata ayat liuk ni bercampur. Bukan Nabi duk kis dengan dia apa tak. Ambil kayu tu, kulum dalam mulut dia, gonyoh bagi lembut sebelum Nabi guna. Itu Aisyah kata, nikmat Allah bagi dekat aku menjelang wafat Nabi. Allah bagi aku dekat, Allah bagi dekat aku. Ini anugerah Allah, ini kurnia Allah kepada aku. Sayangnya aku kepada Nabi ni, Allah yang mengetahui. Allah bagi yang ni bagi aku, ini nikmat besar. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, falayyantuh, maka aku ambil, aku lembutkan kayu tu. Wa baina yadayhi rakwatun aw ulbatun fiha ma. Gonyoh balik gigi Nabi. Okey. Di depan Nabi SAW ada satu bekas air. Aisyah kata, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi SAW celup tangan dia masuk dalam bekas air tu. Fayamsahu bihima wajhah. Nabi sapu muka dia dengan air hak Nabi celup tadi. Nabi celup tangan dia dua-dua belah, Nabi sapu muka dia. Wa yaqulu Nabi SAW, sambil sapu muka, sambil Nabi kata, la ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Nabi kata, la ilaha illallah. Nabi kata, sesungguhnya bagi kematian itu sakarat. Bagi kematian itu dia ada sakarat. Sakarat bahasa Arab ni maksud dia mabuk. Maksud dia orang nak mati ni dia jadi seumpama mabuk.
Dia jadi tak tahu siang malam, dia jadi tak kenal orang ada depan dia, dia jadi pening, dia bercampur sakit dengan apa, itu dia panggil sakarat. Nabi kata, inna lil maut, sesungguhnya bagi kematian kepada siapa-siapa pun sakarat. Dia ada sakarat dia. Dalam keadaan sakarat itu kalimah ya, nak kena sebut la ilaha illallah, tak mau hak lailah. Kemudian Nabi SAW summa nasaba yadah. Kemudian Nabi SAW angkat tangan dia. Nabi angkat tangan dia, faja'ala yaqul, dan Nabi berdoa fir rafiqil a'la. Dalam satu riwayat lain juga riwayat Al-Bukhari, dia kata Nabi berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, ya Allah kesianlah kepada aku, wa alhiqni birrafiqil a'la. Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, hubungkanlah aku dengan rafiq al-a'la, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata hadis tu, wa malat yaduh. Kemudian tangan Nabi pun jatuh, Nabi pun habis umur. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni kita faham banyak benda. Yang pertama apa dia? Sayang isteri dan sahabat-sahabat kepada Nabi ini tidak boleh dicerita dengan perkataan. Satu. Yang kedua, daripada hadis ini kita faham bahawa siapa pun menjelang kematian dia akan melalui saat sakarat. Maka biarlah saat sakarat kita itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ni ialah Nabi SAW manusia terbaik atas muka bumi ni. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia yang terbaik itu dekat nak mati minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita. Nabi SAW manusia yang termulia, yang terbaik, yang teristimewa itu menjelang wafat dia kata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosa aku, warhamni, ya Allah kesianlah kepada aku. Nabi SAW menjelang wafat pun minta supaya Allah kesian ke dia, minta Allah ampun dosa dia. Apatah lagi kita manusia yang berdanuk dosa ni, maka lebih-lebih lagi kita kena banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita memilih untuk baca Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19. Jilid 19 ini adalah jilid yang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu, dan dia adalah sesuatu yang asas. Jadi kita pilih untuk baca bab ni di masjid ni. Mudah-mudahan dia membawa kebaikan kepada kita semua. Nah, dia kata bismillahirrahmanirrahim, abwabul ilm an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab ilmu, maka inilah tempat bicaranya. Semua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dia satu bab kemudian daripada satu bab. Macam biasa dia kata Bahrul Mazi ini adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis. Yang hadis-hadis ni menceritakan tentang kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu, kelebihan menuntut ilmu, adab orang yang nak mengajar ilmu, adab orang yang nak mengaji ilmu, orang yang sudah ada ilmu, apa dia kena buat dengan ilmu dia, apa hukum kalau sekiranya dia berilmu dan dia menyembunyikan ilmu dia. Semua perbahasan ada di dalam bab ini. Nah, baik. Kemudian muka surat yang mula-mula kita buka sebelah kanan tu dia cerita pasal ta'rif, pasal definisi, pasal apa, saya tak mau baca. Cerita ilmu ni apa dia itu semua kita langkah muka surat yang sebelah. Dia kata bab iza aradallahu bi'abdin khairan faqihhu fid din. Ini penting. Itu bab yang datang pada membicarakan apabila Tuhan hendak satu orang itu dapat kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia reti tentang agama. Ini bab dia. Bab yang kita nak tengok ni ialah bab yang berasaskan kepada satu hadis Nabi, yang Nabi kata apabila Allah mau satu orang tu jadi baik, Allah akan jadikan dia reti agama.
Faham dia apa dia tuan-tuan? Faham dia kalau satu orang ni jadi tak reti agama, maknanya dia jadi orang yang tak baik. Itu maksud dia. Maka menjadi orang yang reti agama ini satu kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Nah, maksud kata Allah pilih kita untuk jadi orang yang reti agama, maksudnya Allah pilih kita untuk Allah gerak hati kita untuk nak mengaji agama. Macam kita selalu sebut, bukan semua orang yang Allah gerak hati nak mengaji agama. Alang-alang ujian, saya sangkut jambatan di balik habis dah. Alang-alang ujian. Sahabat kita ada kot dalam kuliah ni, dia duk kerja Penang Bridge, jadi dia bagi SMS kat saya, dia kata ustaz, dia kata satu kereta breakdown tengah jambatan, dia kata jam sakan. Saya semayang dulu maghrib di jambatan sana, di tol jambatan sebelum sangkut kena tu pun dah kena dah. Kau nak pergi semayang dulu. Tak ada lagi semayang tengah jambatan tu pula. Bukanlah salah, takut keluar harian metro esok aja. Ustaz Samsuri dan pengikutnya, dia kata semayang di tengah jambatan. Tak apa, ini tak mah. Jadi kita semayang dulu. Semayang dulu, lepas duk masuk pun lambat. Pihak jambatan Pulau Pinang kata punca daripada satu kereta, bukan breakdown, bukan rosak, bukan apa, minyak habis. Jadi kalau marah dia pun habis pahala kita malam ni. Meter dia rosak ke apa tak tahu, minyak habis. Itu aja cerita dia. Susah beratus-ratus orang tadi semua pakat susah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah test. Dalam siri menuntut ilmu ni dia test dia macam-macam. Saya tadi pun duk ingat ni, dah habis sembahyang maghrib duk tengok panjang lagi. Saya kata ni macam mana kita ni? Dan nak pusing pergi kena Char-Kway-Teow mana-mana ke? Ataupun kita nak main juga, kalau lewat juga kita turis Padang Berum ke apa ke? Duk main lah, idea tak elok tu duk main lah, kan? Cikgu Ya kita pengurusi visit telefon, Cikgu Ya kata ustaz, kok mana pun main. Okey, masuk dia main balik. Saya pun minta maaf lah atas apa yang jadi, tapi sebab dia daripada situ. Baik, jadi tuan-tuan, dia kata idza aradallahu bi'abdin khaira faqihu fid din. Bila Allah mau satu orang tu dapat kebajikan, Allah bagi dia jadi reti agama. Nak reti agama ni dia kena mengaji. Nak mengaji ni nak kena Allah gerak hati kita, baru kita mau mengaji. Jadi bila kita boleh main, kita boleh tunggu, kita boleh sabar, makna setidak-tidaknya Allah sudah jadikan kita manusia yang ada hati untuk nak mengaji. Allah dah pilih kita untuk jadi reti agama. Setidak-tidaknya kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku, kebajikan itu lawannya kejahatan. Ni pengarang kitab ni dia start macam tu. Dia kata kebajikan lawan dia kejahatan. Kalau siapa tak mau kebajikan, makna dia mau kejahatan. Maknanya siapa tak mau ilmu, mana dia saja pilih untuk jadi jahat. Begitu. Maka kebajikan itu ada banyak. Dia kata seperti kejahatan itu juga ada banyak. Nak buat baik pun dia ada banyak pintu, nak buat jahat pun macam-macam pilihan. Doa ada depan kita. Kita doa ada di Pulau Pinang ni, kalau kita nak jadi orang baik pun doa ada tak tahu berapa banyak pintu kebaikan. Kalau kita nak cara tak elok, cara jahat pun berapa banyak pintu jahat doa ada. Maka kita pilih, kita mau yang mana. Dan mengambil ataupun mendapatkan kebajikan itu seolah-olah oleh seseorang hamba Allah itu sebagaimana mengambil seorang itu. Ataupun untuk mendapatkan kejahatan juga. Kita pilih untuk nak ambil kebaikan, kebajikan, samalah macam setengah orang dia pilih untuk nak buat jahat. Kita boleh pilih. Dan telah maklum, orang yang mendapat kebajikan di dunia ini, maka dapatlah balasan di akhirat dengan kebajikan juga. Dia kata benda ni sudah maklum kepada semua orang. Siapa atas dunia ni dia nak buat baik, akhirat Allah bagi balasan kebaikan dekat dia. Maka demikianlah juga sebagaimana orang yang memperbuat kejahatan di dunia, maka dapatlah balasan di akhirat dengan jahat juga. Macam itulah dia kata atas dunia pilih nak jadi jahat, akhirat azab lah. Allah Subhanahu wa taala dia fair dengan semua hamba dia, dia fair. Allah berlaku adil kepada semua hamba dia. Kamu pilih nak jadi baik, aku sediakan balasan kebaikan. Kamu pilih nak jadi jahat, aku sediakan azab. Aku sediakan syurga, aku sediakan neraka. Kamu pilihlah jalan mana kamu mahu. Begitu.
Baik. Dan kebajikan yang dibangsakan pada syarak boleh dapat balasan orang yang memperbuatnya di negeri akhirat itu, maka tidak memperbuat dapat akan dia, melainkan orang yang dipaham dan diberitahu akan agama dan hukum-hukum serta diamalkan sebagaimana kemahuannya. Maka orang yang Allah nak bagi kebaikan dekat dia, dia kata Allah memang pilih dia untuk jadi dia satu orang yang diberi faham tentang agama. Begitu. Allah nak dia jadi baik. Bermula dalil yang menunjukkan itu ialah hadis At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah nak dia mendapat kebajikan, nescaya dijadikan dia tahu agama, yakni alim dia akan segala hukum agama, maka diamalkannya segala hukum agama itu, maka ia mendapat kebaikan, mendapat kebajikan dan mendapat kebahagiaan. Begitu. Allah bagi kita reti pasal agama. Ada orang tak reti, tuan-tuan, tak reti pasal agama. Dia tak reti kata benda ni haram, maka dia pergi buat benda haram. Dia tak reti. Macam satu beberapa tahun lepas keluar dalam majalah Dunia Islam. Keluar dalam satu majalah Dunia Islam, bukan Al-Islam, Dunia Islam. Cerita ada satu kampung di Indonesia, dia panggil Desa Riko, nama kampung tu, Desa Riko. Tu imam kampung tu belah babi. Cerita konon dalam majalah tu. Tu imam belah babi. Makmum tak tahu belah apa lah. Keluar dalam majalah tu. Satu hari tu imam ni ingat nak hantar anak dia pergi mengaji di pesantren. Sana panggil pesantren, pondok lah kita di sini, pondok pengajian Islam. Hantar anak dia pergi mengaji di pesantren. Dan anak dia ni untuk pertama kalinya, apabila pergi mengaji di pesantren tu, untuk pertama kalinya anak dia tahu, kata, oh, rupanya babi ni orang Islam tak boleh makan. Jadi bila cuti, dia balik mai, dia jumpa pak dia, dia beritahu kat pak dia yang kata tu imam ni. Dia kata, bapa ni binatang kita duk belah ni, hak bapa duk belah ni, kita orang Islam tak boleh makan. Maknanya belah pun tak boleh. Maknanya hasil yang kita dapat, hasil jualan babi ni haram. Pak dia pun baru tu tahu. Saya baca 2-3 kali, saya photostat, saya buat, saya transparansi pula lagi. Ni cerita pasal hak kes di Desa Riko, Indonesia ni. Pernah terbayang tak kepada kita ada orang Islam yang tak reti tentang hukum ni sampai macam tu? Masalahnya ada. Terlalu asas, terlalu basic. Hal orang Islam tak boleh makan babi ni terlalu asas. Pasal apa asas? Pasal Quran sebut terang-terang, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu makan bangkai, makan darah dan makan daging babi. Clear dalam Quran. Tetapi ada orang Islam yang tak reti baca Quran langsung, ada orang Islam reti baca tapi tak tahu makna, ada orang Islam reti baca tahu makna tapi tak tahu tafsiran dia. Maka macam-macam hal orang Islam ni. Persoalannya ialah wujud sekelompok manusia di kampung tu yang tak tahu kata babi ni orang Islam tak boleh makan. So bila dia tahu lepas tu, pak dia kata dalam cerita dalam majalah tu, pak dia kata tak apalah, kalau macam tu kita jual dulu, kita ambil dululah duit, tidak kita nak buat belanja macam mana. Dia kata lepas tu kita tengok lain lah ke depan nak bela apa pula. Tuan-tuan, rupanya ada kelompok manusia yang jahil dia sampai macam tu. Pasal apa jadi macam ni? Ilmu tak ada. Maka kita buat contohlah dalam masyarakat kita hari ni. Ada orang yang sampai boleh bersekedudukan dua beradik. Abang boleh bersekedudukan dengan adik perempuan sampai anak 3 orang. Nak kata dia reti hukum tak boleh tu, dia saja buat ke ataupun dia sungguhnya tak reti ke? Kita tak tahu. Tapi pokok pangkalnya benda tu duk keluar dalam surah abang sampai hari ni. Yang semua hal ni kalau kita nak rumuskan, punca dia apa dia? Ilmu tak ada. Kita hak mengaji kita tahu, hak tak pernah mengaji, tak pernah ambil tahu, apa dia tahu tentang agama dia?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia bagi tahu dekat kita di sini, dia kata reti hukum agama tu, itulah dia kata kebajikan dan kebahagiaan manusia. Reti itu satu kebajikan, reti itu punca kebahagiaan manusia, dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan daripada Abi Hurairah dan daripada Muawiyah radhiyallahu anhum, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Baik. Dia kata, dan ada datang satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdin khaira, faqihhu fid din wa alhamahu rusyda." Ada satu lagi hadis macam tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikehendaki Tuhan satu orang hamba itu dapat kebajikan, nescaya diajar akan dia akan segala hukum agama yang disyarakkan kepada dia, supaya seseorang hamba itu turut perintah Allah atas cahaya kebenaran. Kerana fiqh itu memberitahu dengan segala pekerjaan yang halus-halus, dia kata. Dan diberikan kepadanya taufik untuk jumpa jalan yang benar, dia kata. Itu dia. Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk, dia nampak jalan benar, dia nampak jalan betul. Satu orang yang satu masa dulu cukup jahat sampai apa benda yang dia tak buat. Jangan tanya apa benda dia buat, apa yang dia tak buat, maknanya dia buat habis semua. Tapi sekali Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah kepada dia, dia balik ke jalan kebenaran, dia boleh jadi satu orang yang lebih baik daripada kawan baik daripada awal dulu ni. Ini atas taufik, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan datang pula satu riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yufaqihu lam yubali bihi." Artinya, dan siapa yang tidak dijadikan Allah akan dia tahu akan hukum agama, nescaya tiada peduli ia dengan dia. Itu dia. Ada manusia Allah tak bagi dia reti pasal agama, dia jadi satu orang yang tak ambil peduli pasal agama. Dia tak ambil peduli. Dia buat tak tahu pasal hal agama ni, dia tak berminat nak ambil tahu. Tak usah siapa main dekat dia, nak abang kata lagu tu lagu ni, dia tak mau ambil tahu. Kerana tu tuan-tuan, kita tengok sampai hari ni. Sampai hari ni berapa ramai orang yang duk biang lagi bini tak tutup aurat. Di mana silap dia? Ilmu ke tak ada, ataupun hidayah Allah ke tak ada ke dia? Hak duk biang terbuka langsung, tak rasa bersalah, tak rasa kata hak dia duk buat tu satu dosa. Orang ni kadang-kadang kita duk fikir dia tak reti ke pasal agama. Dia tak tahu ke kata tu rambut orang perempuan tu aurat, dia tak tahu ke? Kita ni pula jadi duk tolong fikir pula kat dia, takkan jahil dia sampai tahap tu. Tak pernah ke seumur hidup dia daripada kecil-kecil dulu masuk sekolah rendah sampai pergi sekolah menengah sampai masuk universiti, tak pernah ke siapa seorang ustaz, ustazah manakah, kawan rakan sama mengaji ke, yang pernah habang kat dia kata ni kita orang perempuan kena tutup aurat? Tak pernah ke benda tu mai ke telinga dia? Kalau kata dia pernah tahu tentang benda tu, makna dia ada ilmu tentang haramnya buka aurat. Pasal apa dia memilih untuk dedak aurat? Kalau kata dia bini pemimpin, dia tak rasa ke dia sebagai bini pemimpin dia sepatutnya menjadi contoh kepada segala rakyat dia? Dia duk hadir majlis-majlis yang berbentuk keagamaan, laki dia pi rasmi musabaqah Quran, dia pi hadir majlis keagamaan, laki dia pi bagi anugerah tokoh ma'al hijrah dekat orang. Bila pi tu dia reti pula ambil kelumbung buah sikit, bagi nampak jambu di depan apa semua. Buah apa kalau dah kita jenis tak mau pakai tu, siapa pakai tu Maknanya bila ada kematian buah tudung sikit, bila pi kenuri buah tudung sikit, bila pi ma'al hijrah buah tudung sikit, itu makna apa? Makna kata reti sikit-sikit ke, ataupun reti sungguh saja tak mau tahan ke, atau tak reti langsung ke? Kadang-kadang kita ni jadi duk tolong fikir pula, awak lah depan ni lagu ni, tak ada ke siapa boleh tolong pi habang kat dia. Awak kadang-kadang pasal apa tuan-tuan? Ni yang kita duk bagi tahu ni. Nabi SAW kata, "Wa man lam yufaqihu wa lam yubali bihi." Nabi kata apa? Dan siapa yang Allah tidak jadikan dia ni reti hukum agama, nescaya dia tak peduli ia dengan dia. Dia tak peduli tentang hukum agama.
Bahkan kalau ada satu orang pergi bisik dekat dia, kata ni aurat ni kalau tutup tak boleh tak, dia nanti jegir terbelalak lagu tu. Dia kata hana mai ajak aku ke? Ada ibu bapa yang terkejut besar apabila anak dia masa duduk di rumah ni tak pakai tudung, tak tutup aurat, pergi universiti, balik-balik pakai tudung, dia terkejut. Dia kata, mami hantar you pergi di UK, pergi United Kingdom, pergi mengaji perubatan, bukan hantar you pergi pondok tau. Apa yang you balik pakai macam ni? Dia terkejut. Anak perempuan dia pergi lagu lain, balik lagu lain. Dia terkejut. Bukan dia tengok anak tu balik lagu tu, dia rasa dia nak tumpang berubah sama tak? Dia marah ke anak tu. Tuan-tuan, tahu tak kata ada dalam masyarakat kita ni, ada lagi ibu bapa yang bila anak buat perubahan, pakai tudung, tutup aurat, ikut lagu perintah agama ni, dia bagi kata dua dekat anak dia. Kalau kakak nak pakai macam ni juga, kakak jangan balik rumah mama. Tuan-tuan, saya tu mengajar di matrikulasi dulu, jumpa kes macam ni, jumpa. Main menangis kat kita ni, main menangis dekat kita ni, cerita tentang susahnya dia ni. Dia pakai tudung ni, dia menghadapi tekanan kuat daripada keluarga. Main mengadu kat kita ni, kita nak kata apa kat dia? Kita kata, mak kerja apa? Mak kena duduk selidik balik latar belakang keluarga dia, nak tengok macam mana dia nak approach mak dia, kita nak kena bagi jalan macam mana. Tuan-tuan, benda macam ni berlaku dalam keadaan masyarakat hari ini. Duk balik kepada agama, duk nak mengaji agama, masih ada kelompok yang macam ni, masih ada. Dalam keadaan hari ini, kalau tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan pergi masjid-masjid orang kaya di Kuala Lumpur, perubahan ketara dia ni. Tuan-tuan pergi masjid Mujahidin di Damansara Utama, macam mana kemahuan orang-orang kaya, jutawan-jutawan ni kepada agama. Tuan-tuan boleh tengok di situ, kuliah pengajian penuh. Yang main ni semua Tan Sri, Datuk, Datin, apa semua mau agama. Tuan-tuan pergi tengok masjid Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum mula sembahyang Jumaat ni, orang duk jual macam-macam bahan-bahan Islam di luar ni. Hak beli ni semua main dengan kaitan single digit. No, geng hak duduk Bukit Bangsa, geng hak duit ni makan tak, 7 keturunan makan tak habis. Geng-geng ni menunjukkan kemahuan mereka pada agama. Tuan-tuan pergi tengok di masjid Taman Tun Dr. Ismail, macam mana orang-orang kaya di Taman Tun Dr. Ismail mau pada agama. Tuan-tuan tengok kehadiran sembahyang jemaah di masjid-masjid tempat orang kaya dalam pekan lebih ramai daripada masjid-masjid kampung. Dalam keadaan orang duk buat comeback kepada Islam ni, masih ada yang macam contoh kita buat tadi ni. Pasal apa tuan-tuan? Ni hadis yang kita baca ni. Apabila dia ni tak mau nak faham agama, Allah jadikan dia ni satu orang yang lam yubali bihi. Dia jadi satu orang yang tak ambil peduli hal agama. Tapi rumah dia, masjid pun dia tak peduli, dia tak hobi. Bila dah sampai macam tu, Quran kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup hati depa ni, pendengaran depa ni Allah tutup habis. Allah tutup ni ghishawah, tutup peteri. Tak ada ruang untuk nak dimasuki oleh cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang kita duk kata ni. Dan tidak diendahkan mereka itu segala alasan apabila ada dia orang yang boleh belajar serta tidak mau belajar. Bila dia satu orang manusia yang sebenarnya dia boleh belajar, Allah bagi dekat dia sihat tubuh badan, boleh berjalan pergi masjid. Allah bagi dekat dia kemudahan kenderaan, kereta ada, motor apa, semua ada, boleh kalau nak pergi ke masjid. Allah bagi dekat dia akal yang sihat, yang sekira-kira kalau dia main masjid, dia dengar ustaz mengajar, dia boleh faham, akal dia sihat. Allah bagi everything provided. Allah sediakan kepada dia semua kemudahan untuk dia belajar, tapi dia tak mau belajar. Maka akhirnya Allah jadikan dia orang yang tak peduli agama. Bukanlah Allah saja buat dia macam tu, dia pilih untuk jadi macam tu. Baik, dia kata ilmu dan kelebihannya. Sesungguhnya dengan hadis dalam masalah di atas itu menunjukkan ilmu itu mempunyai kelebihan. Kerana sabda Nabi SAW, siapa yang dikehendaki Tuhan akan dia mendapat kebajikan, nescaya dijadikan dia reti agama.
Itu dia. Dan tahu agama itu ialah tahu segala hukum, hakam dan barang yang takluk dengan dia. Dia kata. Itu yang kata reti agama tu apa dia? Dia ada ilmu tentang agama. Begitu. Baik. Dan tidaklah hadis itu sahaja menunjukkan atas ilmu itu berkelebihan. Bahkan ada berapa banyak ayat Quran dan hadis yang lain yang menunjukkan kelebihan ilmu itu. Di antaranya ayat Quran firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ni hak kita duk baca dalam wirid semayang ni. Maksud dia apa? Memberi keterangan Allah akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan dia. Tuhan bagi keterangan kepada kita bahawa Tuhan ada. Allah dah bagi kita ni fikir kata Tuhan tu ada. Tuan-tuan, mana boleh ada ni alat perakam ni semua ni kalau tak ada kelang yang buat dia? Mana boleh ada alam ni kalau tak ada Tuhan yang mencipta dia? Very simple. Very simple. Satu benda kecil aja kita ambil satu puntung burai api aja. Puntung burai api ni tak akan ada kalau tidak ada kelang yang buat dia. Kalau puntung burai api hak kecil itu nak kena ada kelang buat baru ada, takkan alam yang besar ni tak ada satu kuasa, tak ada Tuhan yang mencipta dia. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi satu benda yang jelas kepada manusia. Logik akal fikir tahu dah mesti ada satu kuasa, mesti ada Tuhan yang kontrol segala-gala. Begitu. Dan memberi keterangan oleh malaikat dan orang yang mempunyai ilmu akan yang demikian itu. Malaikat mengajak Nabi Muhammad tentang ilmu. Orang-orang yang Allah bagi ilmu, para ulama dan sebagainya, terang pula lagi tentang Quran, tentang hadis Nabi kepada kita semua ni. Maka hal keadaan Tuhan itu berdiri ia dengan adil. Dia kata Allah qa'iman bil qist. Allah berdiri dengan adil. Allah tidak buat zalim kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tilik oleh kamu betapa Allah Subhanahu wa taala memula ia dengan dirinya, kemuliaan malaikatnya dan orang yang mempunyai ilmu. Kenapa Allah buat macam tu? Maka ambillah dan jadikanlah kemuliaan dan kebesaran dan kemegahan seolah-olahnya setahun ia akan dikau menuntut lain daripadanya. Itu dia. Kita faham daripada situ, tumpu betul-betul pada mengaji agama ni, dia kata. Dan berfirman Allah lagi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya diangkat Allah orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Allah angkat orang beriman dengan orang yang ada ilmu. Allah angkat mereka ni beberapa darjat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada mentafsirkan ayat ini, bagi ulama itu beberapa darjat yang tinggi, lebih daripada darjat orang yang beriman dengan 700 darjat. Kata Ibnu Abbas, orang alim, orang yang ahli ibadat sahaja tetapi kurang ilmu berbanding dengan ahli ibadat yang berilmu, beza di antara dua tu. Maka disuruh kita ni jadi orang yang berilmu. Dengan ilmu kita tu kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Bermula antara satu darjat kepada satu darjat tadi perjalanan 500 tahun kata Ibnu Abbas. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata olehmu, adakah sama orang yang reti dengan orang yang tak reti? Tuhan tanya dalam ayat tu. Hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Tuhan tanya kita. Tuhan kata orang reti dengan orang tak reti ni sama ke? Orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu sama ke? Tuhan tanya. Kemudian jawabnya tentulah tidak sama. Kerana orang yang berilmu, orang yang tahu itu apa-apa yang diperbuatnya semuanya betul dan dapat faedah. Manakala orang yang tak tahu dan orang yang tidak ada ilmu itu, apa yang dibuatnya merambang semata-mata. Tak sama. Orang yang semayang, dia reti. Dia reti takbir. Pasal apa dia takbir angkat macam tu? Dia reti. Pasal apa? Pasal dia dah jumpa hadis kata Nabi bila semayang takbir angkat macam tu. Maka dia buat macam Nabi buat. Dia reti kata rokok. Bila rokok tu Nabi SAW ketika rokok, Nabi jarang-jarangkan jari dia.
Jari yang pegang lutut tu Nabi jarang-jarangkan. Dia buat lagu tu. Bila rokok dia jarangkan jari dia. Dia buat tu pasal dia reti. Pasal ada hadis yang menceritakan Nabi ketika rokok jarinya begitu. Sujud. Bila sujud kaki belakang dia rapatkan. Tapak kaki tu dia rapatkan. Dia rapat tu pasal apa? Pasal dia reti. Pasal dia dah jumpa dalam hadis. Kata Nabi SAW bila sujud, tapak kaki dirapatkan. Dia buat tu pasal dia jumpa hadis. Pasal dia ada ilmu. Pasal dia reti. Orang yang semayang macam ni, dengan hak semayang main turut-turut, tak sama. Tak sama. Dia ni semayang ni kira dia seberapa boleh nak menepati sunnah. Dengan kawan ni semayang, kira dia cuma ikut mak sunnah. Tak sama tuan-tuan kawan yang ikut sunnah dengan kawan yang ikut maksud dia yang nama nah. Tak sama. Beza orang yang buat sesuatu ibadat, dia ada ilmu, dengan kawan yang buat main rambang-rambang, tak sama. Mana boleh sama? Allah tanya dalam Quran, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun?" Katakanlah Muhammad dekat mereka ni, samakah orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Jawab dia, tak sama. Tentu tak sama. Pasal orang yang ada ilmu, dia buat, dia ada sandaran dia. Orang yang tak ada ilmu, dia main rambang aja. Dia buat pasal ikut orang setengah, dengar orang cakap setengah. Dia sendiri tak tahu secara pasti lagu mana sebenar-benar nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana itu, maka selalulah orang yang buat ibadat secara merambang-rambang itu jadi salah dan jadi rugi. Dia kata, kerana itulah buat selalu salah. Kadang-kadang bila salah tak ada pahala, maka rugilah perbuatan dia. Ataupun diumpamakan orang yang berilmu dengan orang yang celek, dan orang yang tidak berilmu itu dengan orang yang buta. Ada juga Allah buat perumpamaan orang berilmu macam orang celek. Orang yang tak ada ilmu ni macam orang buta. Orang nampak dengan orang tak nampak. Maka orang yang celek berjalan dia ke mana kehendak dia dengan terus dan pantas. Dan tiada apa yang takut, dan tiada apa yang boleh menghalang dia. Tetapi sedangkan orang yang buta, dia berjalan meraba-raba. Maka selalulah belaga di jalanan dengan apa-apa, maka mendapat penyakit dan duka nistapa ia. Perbandingan dia nak abang lagu tu. Orang cedek dia keluar jalan tu sampai. Orang hak buta jalan nak kena tunggu orang pegang dia, nak lintas jalan nak kena orang pimpin dia. Maka ibarat orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu, lebih kurang begitu. Dan firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut Allah itu ialah orang yang berilmu. Dia kata, bila dia ada ilmu dia takut dekat Allah. Bila tak ada ilmu, dia membujuk lalu melentang patah. Dia buat apa sahaja. Kemudian bawah tu lagi dia kata, seperti tersebut di dalam Ihya, satu daripadanya hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ini semua nak cerita tentang kelebihan orang yang ada ilmu. Tuan-tuan tengok bawah lagi, penggan bawah. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, innal hikmah tuzidu syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Maksudnya sabda Nabi bahawasanya ilmu itu menambah dia akan orang yang mulia akan kemuliaan. Dia memang orang mulia dah, tapi bila dia ada ilmu, Allah tambah kemuliaan dia. Tuan-tuan, orang macam kita ni orang biasa. Bila kita ni main masjid, duduk semayang 5 waktu, orang biasalah. Orang tengok kita, orang kata bagus lah. Tapi kalau dia ni satu Perdana Menteri, tiap-tiap hari main semayang di masjid 5 waktu, orang kata apa kat dia? Oi, orang kata tak ada lah nak cari Perdana Menteri macam ni. Nampak tak? Kedudukan dia tu dah mulia dah. Dah mulia dah. Tetapi ilmu agama dan amalan dia terhadap agama tu Allah menambahkan kemuliaan yang sudah ada. Kita duk pergi sembahyang 5 waktu ni, orang tengok lagu tu, orang kata bagus dia ni tiap-tiap waktu ada main masjid. Tapi bila Perdana Menteri sembahyang di masjid 5 waktu, Allahu Akbar, dia kata tak ada lah Perdana Menteri macam ni. Nampak tak tuan-tuan? Ni yang Nabi kata ni, Allah menambah mulia kepada orang yang sudah sedia mulia. Dia dah mulia dah. Dia pergi buat agama, bertambah mulia lagi Allah bagi dekat dia. Maka rugilah orang yang Allah bagi kemuliaan,
kerana ada kedudukan, tiba-tiba dia merosakkan agama dia. Dia tidak menambah kemuliaan yang Allah sudah bagi pada dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syok tuan-tuan, bila jadi orang besar, kita kuat agama ni, orang hormat kat kita double triple, orang hormat kat kita. Dulu di Langkawi, Datuk Ismail Hamid ke apa nama dia, baru pencen aja. Masa tu dia DO Langkawi, masa tu belum Datuk lagi, dia DO Langkawi. Tuan-tuan, sembahyang subuh tiap-tiap pagi di Masjid Kuah tu, dia jadi imam. Dia DO. DO tuan-tuan. DO kalau dulu kalau DO OCPD duduk atas bukit. Kita Marhain ni duduk bawah. British memang dia buat macam tu. Dia buat quarters untuk DO dengan quarters untuk OCPD atas bukit. Pasal apa? Pasal dia nak tunjuk tu kebesaran dan kemuliaan mereka tu. Jadi sekali-sekali kalau mereka boleh turun daripada bukit tu main semayang, dia macam dewa Bukit Seguntang dalam cerita apa, peristiwa hikayat Hang Tuah. Macam dewa Bukit Seguntang turun main. Ni orang tengok, Tuan DO dah. Ni daripada tu imam pengurusi masjid JKK ni, DO main. Jumpa panggil Tuan. Besarnya dia. Bila dia dah buat turun main jemaah di masjid, Nabi kata apa? Allah menambah kebesaran dia. Jadi OCPD tiap-tiap malam duk main semayang di masjid. Subhanallah tuan-tuan. Dia jadi OCPD, dia tiap-tiap malam main semayang di masjid. Dia berkawan dengan orang masjid ni, dia kenal dengan community, dengan masyarakat ni di masjid. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau dia buka mulut ni, abang kata saya ada ingat nak buat kenuri sikit, esok ni dia pakai meredak turun pergi tolong di rumah dia. Pasal apa? Pasal Allah menambah kemuliaan kepada orang yang sudah mulia ni. Sayang tentang orang yang dapat kedudukan cantik-cantik ni, sayang mereka ni. Kalau mereka tunjuk mereka mau ke agama, 10 kali orang tunjuk orang hormat ke mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini disebut oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi, dan mengangkat dia akan abdi, sehingga dapat dia akan tempat duduk raja-raja. Satu orang yang abdi, orang yang orang pandang rendah, tapi kerana agama ada kat dia, kedudukan dia jadi mulia. Siapa dia tuan-tuan? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah daripada satu hamba abdi. Bilal bin Rabah tu tiba-tiba kedudukan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang pada zaman tu yang suara dia lebih sedap daripada Bilal, tetapi Nabi suruh Bilal azan. Pasal apa? Pasal azan Bilal dengar sampai ke langit. Nabi kata azan dia bukan lemak merdu macam orang lain, dia terai semacam lagu tu aja. Azan Bilal ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pergi macam tu ya. Berbanding dengan Syekh ni merenek, Allahu Akbar, Allah Piramli punya Semerah Padi ni yang dengan dengung, tempat tak dengung pun dia pun dengung, dia dengar renek-renek ujung dengan apa. Nabi kata Bilal punya azan penduduk langit dengar. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ilmu, pasal agama yang ada dekat dia. Allah angkat derajat dia pergi sampai macam tu. Satu orang hamba dia angkat derajat dia tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata di bawah tu ilmu itu dia kata menambahkan kemuliaan dan mengangkatkan orang yang hina kepada kedudukan yang mulia. Yang tu dia ulang hak atas ni. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Hak mana ulangan kita langkah. Bukan pasal jambatan je, tapi pasal tak mau bagi jemu. Kalau hak tu dia ulang terang sampai setengah jam, tuan-tuan pergi gulung sejadah punggai mai kat saya. Dah lah mai lambat. Anda buat pengajar memusin-musin macam ni kami tak nak dengar. Jadi mengelakkan daripada macam ni. Jadi kita baca hak perlu-perlu. Bab dia kata ma jaa fi fadli talabil ilmi. Itu bab yang datang hadis yang menunjukkan kelebihan menuntut ilmu. Ketahuilah saudaraku, bermula menuntut ilmu agama itu terpuji sangat-sangat pada syarak. Dia kata mengaji agama ni cukup terpuji di sisi syarak. Kerana dengan ilmu itu betul perjalanan ibadah dan taat dan menjunjung apa yang disuruh Tuhan. Pasal apa? Pasal bila kita mengaji, ibadat kita sahih. Ibadah kita sahihah. Ibadat yang kita buat betul, tidak salah. Contoh kita pergi Mekah buat haji. Oh, kita nak kena buat betul.
Sampai di Mekah ni dia ada 1000 macam cara yang ditunjukkan. Kalau kita tak ada ilmu, kita hanyut dengan cara yang macam-macam. Ada yang hari wukuf di Arafah, naik pergi duk tulis nama atas batu Jabal Rahmah. Tak ada hal pun, tak ada sangkut dengan bab haji pun. Pergi ragah naik bukit sampai terleceh jatuh terguling naik lagi apa. Nak pergi juga dekat batu mercu tanda Jabal Rahmah tu. Bawa siadah Makkah ni, bawa selit di celah pinggang apa kain ihram ni. Apa nak naik pergi tulis Samsuri saja di batu tu, apa hal? Rupa-rupanya pasti ada satu Syekh Mardud mana pergi habang dekat dia. Kalau sampai di Arafah, jangan lupa tulis nama atas batu. Dia kata pasal apa? Dia kata pasal bila nama kita sudah tulis di batu Jabal Rahmah tu, dia kata serupa macam tulis di pintu syurga nama kita. Satu petua sesat sudah sampai dekat dia. Maka dia bila dapat yang tu, dia terpa pergi. Pasal apa yang dia ni jadi macam ni? Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Maka dia buat terabak-rabak, dia rambang ibadat dia. Tak tahu betul, tak betul, cerah gelap, nampak berbalam-balam. Dia tak tahu. Tapi nak pergi buat haji. Tapi tak tahu macam mana. Di Arafah dia buat kerja. Cara Arafah dia, orang menjelang maghrib. Hari wukuf. Menjelang waktu maghrib, Nabi SAW dia berdoa. Dalam hadis kata Nabi angkat 2 tangan dia berdoa sehingga nampak putih ketiak Nabi. Di padang Arafah wukuf menjelang maghrib tu, Nabi SAW angkat tangan doa ni sampai menangis-nangis, sampai nampak putih ketiak Nabi SAW. Nak tunjuk kata sungguhnya Nabi berdoa pada ketika itu. Dia tak erti. Dia duk tengok puak ni duk kali doa lagi. Dia kata saat lagi bahmai orang nak pergi Muzdalifah dan dia kena tinggal. Dia duk kalut dengan barang dia nak masuk bank. Dia pasal apa dia pergi jadi lagu tu, tuan-tuan? Pasal tak ada ilmu. Jadi ilmu ni dia kata sangat penting. Pasal apa? Pasal dia ni yang akan menjadi kompas. Ia akan tunjuk arah mana kita nak pergi. Dan arah yang kita pergi itu memang arah yang betul. Arah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Macam tu. Dan syarak kita menggalakkan orang-orang yang memeluk Islam itu, mengelakkan ilmu agama Islam itu. Dan disuruh dan dipesan oleh Allah SWT dalam Quran, menuntut ilmu ini biarlah bersungguh-sungguh. Maka firman Allah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Maksudnya, dan tiada sayogia orang yang mukmin itu keluar pergi perang semua sekali. Tuan-tuan, nak tengok, Allah nak bagi tahu kata pentingnya mengaji ilmu ni. Kalau ditakdirkan ketika itu negeri dalam keadaan perang dengan musuh, Tuhan kata dalam Quran, dia kata apa? Jangan semua pakat keluar pergi perang sampai tak ada siapa tinggal nak mengaji ilmu. Tuhan kata macam tu. Walaupun perang ni menentukan hidup mati. Perang ini menentukan masa depan negara. Perang ni satu yang penting dalam survival agama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Jangan sampai semua sekali pakat lari pergi keluar pergi perang. Falaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tuhan kata, jangan semua pakat keluar pergi perang sehingga tak tinggal siapa di negeri nak belajar mereka itu akan ilmu agama, dan supaya memberi ingat mereka itu akan kaumnya dan mengajar mereka apabila kembali mereka itu kepada kaumnya daripada perang. Hak mengaji, hak pergi perang. Geng hak pergi perang balik sekali lagi, geng hak mengaji boleh hajar mereka. Pentingnya ilmu ni sampai macam tu. Pentingnya ilmu ni. Kita duk main masjid mengaji ni, tuan-tuan. Bukan kita punya killing time. Orang putih kata killing time. Masa terluang kita duduk rumah pun tak ada apa, pergilah masjid, tak ada telinga dengar ada ayat bagus. Dia bukan macam tu. Ni main ni, Quran kata apa? Liyatafaqahu fid din. Kita main ni kerana kita nak ambil faham pasal agama.
Bukan main ni pasal duduk di rumah pun tak ada apa, maka kerana tu kita main. Bukan macam tu. Kalau niat kita dah memang macam tu, kita daripada awal kita take for granted hal mengaji ilmu ni. Allah kata kita ni dah tua-tua dah pencen ni, apilah masjid, dengar 2-3 patah. Oh, bukan macam tu. Quran tak suruh kita macam tu. Quran kata liyatafaqahu fid din, supaya kamu faham pasal agama kamu, supaya diketahui mereka itu apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan cegah. Mengaji ni nak reti, nak faham supaya ibadat yang kita buat tepat macam mana yang Allah, macam mana yang Nabi mau. Macam tu. Nah, baik. Dan berfirman Allah lagi, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu tanya orang yang reti, yakni orang-orang alim di kalangan umat kamu, jika adalah kamu tu tak reti. Tanya orang yang reti tentang agama. Kalau kita tak reti, tak usah malu, tanya. Begitu. Baik. Dan ada pun hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan atas kelebihan menuntut ilmu tu ada banyak. Dia kata satu daripadanya hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maksud dia apa? Riwayat daripada satu sahabat nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, siapa berjalan dia akan satu jalan kerana nak menuntut ilmu, sama ada jalan itu cara zahir ataupun cara batin, seperti menafkahkan harta pada orang yang menuntut ilmu, ataupun mendirikan tempat belajar untuk orang nak belajar, ataupun menolong atas memberi faham akan satu masalah yang dalam. Dan ilmu itu sama ada ilmu itu syarak ataupun ilmu alat. Dia kata, jangan kita bila bercakap tentang ilmu, skop kita hanya kepada mengaji fiqh, mengaji tauhid, mengaji. No, ilmu ni apa dia? Semua sekali, termasuk ilmu alat. Orang yang pergi mengaji bahasa saja pun, itu ilmu. Kita hari ni trend. Sekali lagi dia ada satu bab, tuan-tuan. Dia kata bila jadi guru mengajar, jangan ada sikap suka lekeh orang lain. Ni ada satu bab saya dan timai. Kita bila jadi guru mengajar, kita jangan ada sikap suka condemn orang lain. Kita duk mengajarlah, kerja hang mengajar. Pergi duk condemn ustaz lain buat apa? Pergi duk condemn ustaz tu, pergi duk kata ustaz ni ilmu tak ada, ustaz ni dulu dia mengaji bahasa, bukan dia mengaji syariah. Pergi habang kata ustaz ni lugu tu lugu ni. Kita duk condemn orang buat apa? Ustaz tu pun ada sumbangan dia untuk agama. Kita sumbangan kita untuk agama. Masa yang kita habis duk condemn dia, lebih baik masa tu kita gunakan untuk nak bagi ilmu. So dia bagi tahu, kalau sekiranya dia ni ulama Quran, ulama hadis, jangan condemn ulama fiqh. Kalau dia ni ulama fiqh, dia alim tentang fiqh, jangan condemn ulama bahasa. Kalau dia tak pandai bahasa, dia tak boleh faham Quran. Kita kalau tak pandai bahasa Arab, lenggok bahasa Arab dengan mubalaghah, dengan kita tak pandai, kita tak akan dapat 100% faham Quran. Jadi tak boleh kita piduk condemn orang tu, tak boleh, itu salah. Dia kata ini dia nak beritahu, kalau buat macam tu makna dia pun tak faham agama. Maka kerana itulah sikap dia suka condemn orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata ilmu di sini bukan ilmu syarak sahaja, bahkan ilmu alat. Kalau semua orang nak hantar anak pergi mengaji agama, nak suruh pergi jadi ustaz, siapa dia orang Islam nak jadi doktor? Siapa dia orang Islam nak jadi engineer? Siapa dia anak orang Islam mana nak pergi jadi saintis, nak reka buat macam-macam benda? Semua pakat nak jadi ustaz esok. Ustaz nak mengajar kat siapa? Semua pun ustaz. Kan? Hak nak pergi ustaz. Hak nak pergi engineering, pergi buat engineering. Hak mana nak pergi medik, pergi medik. Hak mana nak pergi buat accounting, pergi buat accounting. Pergi. Yang penting apa? Dia ada asas Islam. Sembahyang 5 waktu dia tak tinggal. Dia tahu aurat dia macam mana. Dia reti kalau dia jadi orang Islam yang berjaya esok, apa dia kena buat kepada masyarakat dia. Hak ni yang penting. Hak ni yang core dalam kita ni. Ini yang core. Nah, baik, dia kata di sini, maka nescaya
dimudahkan Allah baginya. Siapa yang pergi menuntut ilmu, tak kira ilmu agama ke ataupun ilmu apapun, yang penting ilmu tu ilmu yang tidak salah dari segi agama, Allah akan mudahkan kepada dia jalan ke syurga. Maka tiadalah payah dan tiadalah huru-hara jalannya itu. Allah akan pastikan dia dapat mudah aja ke syurga. Tuan-tuan, anda pernah ingat tak kata satu engineer yang bertanggungjawab mereka dam buat empangan air. Dialah engineer yang bertanggungjawab tu buat satu empangan besar, yang daripada empangan itu juta orang boleh minum air. Tuan-tuan pernah tak kaitkan engineer ni akan dapat pahala daripada empangan yang dia bina? Kalau hadis Nabi SAW cerita, kata satu musafir di tengah padang pasir jumpa anjing kehausan. Anjing duk jilat pasir panas, kehausan. Musafir ni bila tengok anjing duk jilat pasir panas ni, dia ambil kasut dia, dia turun dalam satu telaga, satu oasis di tengah padang pasir. Dia turun, dia cedok air dengan kasut dia, dia bawa naik bagi anjing ni minum. Nabi SAW cerita benda ni kepada sahabat dia. Nabi kata Allah janjikan kepada kawan yang tolong anjing bagi minum air ni, Allah janjikan kepada dia keampunan dosa dan syurga untuk dia. Tuan-tuan, kalau pergi bagi air minum pada anjing, macam tu Nabi kata balasan dia. Tuan-tuan boleh bayang tak satu engineer yang bertanggungjawab buat empangan bagi ratus ribu juta orang minum air, takkan dia tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tuan-tuan juruskan anak tuan-tuan pergi jadi engineer bukan sahaja tak salah, bahkan itu langkah yang bijak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan masuk syurga dengan senang jua orang yang mau macam ni. Kata Tirmizi, ini hadis hasan. Malaikat menghormati orang yang menuntut ilmu. Ini pula dia kata malaikat pun respect orang yang main mengaji ilmu ni. Sesungguhnya datang hadis menunjukkan kelebihan orang yang menuntut ilmu itu. Sama ada ilmu syarak ataupun ilmu alat, bahawasanya malaikat hormat, malaikat membesarkan, malaikat mendengar orang yang menuntut ilmu itu. Iaitu sabda Nabi SAW, innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Maksudnya bahawasanya malaikat itu hampak dia akan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu kerana reda dengan barang yang diperbuat mereka itu. Ini hadis, tuan-tuan. Hadis panjang, dia ambil potong pendek. Nabi SAW kata apa? Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudlan. Bagi Allah ni dia ada malaikat yang sayyarah, yang sifat dia bergerak-gerak. Ni malaikat ni hari-hari duk terbang di awang-awangan tu. Ia bertaruna majalisal ilm. Nabi kata mereka mencari-cari di mana tempat yang diadakan majlis ilmu. Malaikat ni dia bergerak, duk tengok. Dalam hadis kata mana tempat yang ada majlis ilmu, Allah akan pancarkan nur daripada tempat tu. Ni Masjid Jelutong lah ni, depa duk tengok daripada atas tu, duk nampak cerah. Walaupun blackout, dia nampak cerah. Cerah bukan kerana lampu hak pasang ni, cerah kerana Allah pancarkan cahaya naik ke langit. Malaikat nampak cahaya ni, maka malaikat malaikat masuk dalam majlis ilmu ni. Masuk dia tu bukan masuk sahaja. Hadis ni dia kata apa? Malaikat-malaikat ni la tada'u ajnitah, dia letak sayap-sayap dia sebagai tanda hormat kepada kita ni. Ni saya duduk habang ni, malaikat duduk dengar ni. Dia duduk dengar. Ada Ustaz Samsuri buka rahsia. Dia tahu kata kita duduk ada. Dia duduk dengar ni. Dia duduk dengar ni. Saya tu bercakap ni, dia duduk dengar. Dia kata dia abang dah. Dia abang dah. Dia duduk ada sama dengan kita dalam majlis ilmu ni. Bukan dia duduk, bukan dia dengar sahaja. Bahkan Nabi SAW kata, innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dia hampak sayap dia, dia merendah diri dia sebagai tanda redha dia kepada orang-orang yang menuntut ilmu ni. Tuan-tuan, percaya ni hadis ni, kita duk baca ni hadis. Nampak buat muka macam tak apa nak percaya. Ni betul ni. Hadis duduk abang kat kita ni. Dia begitu sekali malaikat hormat kepada orang yang mengaji ilmu agama ni. Baik, tengok bawah dia kata keluar menuntut ilmu itu seperti keluar berperang sabilillah.
Maka selama duduk di dalam menuntut ilmu itu, maka selama itulah dia seperti duduk di dalam perang sabilillah. Ni, umpama kita ni duduk dalam perang sabilillah. Perang apa tuan-tuan? Setidak-tidaknya duduk perang dengan hati kita. Nak balik dengan nak gagah tunggu. Duduk perang ni, dalam ni dia duduk perang. Tu tengok dia dah main lambat, dia duduk buat 9.45, duduk buat darah lagi. Duduk perang dalam ni. Duduk perang. Oh, dia ni leceh. Perang. Lepas tu sekali lawan balik pula hati kita ada. Ustaz tengah duk abang ni, duk ada dalam taman syurga, malaikat duk ada apa, aku duk perang tu, duk perang. Bila dengar pula saya kata lagu ni, kata saya baik dia reti, kata dia lajak lah. Peperangan duk berlaku ni dalam diri kita ni, duk perang di antara kehendak nafsu dengan kehendak iman. Iman kita pun ada satu, nafsu pun ada satu kemahuan dia. Dia duduk berentak ni. Maka umpama duduk di dalam perang sabilillah. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa keluar dia kerana nak menuntut ilmu, nescaya adalah dia seolah-olah di dalam perang sabilillah, sehinggalah kembali dia ke rumah dia. Umpama macam kita duduk dalam perang sabilillah, dia kata. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, qala Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a anna al-ghuduwa ila talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa aqlah wa ra'yah. Maksudnya telah berkata satu daripada sahabat Nabi, iaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu, siapa yang fikir bahawasanya pi menuntut ilmu itu bukan seperti pi perang sabilillah, maka sesungguhnya kurang akal dia itu. Itu dia. Kalau siapa ingat takkan pi mengaji dulu tu nak sama dengan perang sabilillah. Abu Dzar kata siapa yang ada ingat macam tu, itu menunjukkan dia ni naqasa aqlah, akal dia singkat. Kalau hari ni kita kata akal semenek, dia akal semenek, akal dia tak boleh pakai. Dia kata dan menuntut ilmu itu bukannya seperti pi perang sabilillah, dia duk ingat lagu tu, maka dia ni kurang akal dan kurang fikirannya, dia kata. Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari. Anda tengok bawah tu, menuntut ilmu itu mengkifaratkan dosa yang telah lalu. Demikianlah tersebut di dalam khabar, yakni di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Sakhbarah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man talabal ilma kana kaffarah lima madha. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sakhbarah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa menuntut dia akan ilmu, nescaya adalah dia menjadi kafarah akan dosanya yang lalu. Tetapi hadis itu dia kata hadis dhaif, dia kata. Ini yang kata Bahrul Mazi. Dia kalau petik hadis tu hadis dhaif, dia habang hadis dhaif. Kalau hadis sahih, dia habang sahih. Kalau hadis tu hadis hasan, dia habang hadis hasan. Tapi hadis dhaif adalah hadis. Jangan kita salah faham. Dengar kata dhaif. Hadis dhaif adalah hadis. Yang bukan hadis ni maudhu'. Kalau dia kata ini hadis maudhu', itu bukan hadis. Maudhu' makna dia direka-reka. Kalau hadis tu sahih, itu tak ada petikai. Kalau hadis tu hasan, itu hadis, dia juga kuat. Kalau kata hadis tu dhaif, dia tetap hadis, masih boleh digunakan untuk amalan, tidak boleh guna untuk hujah, nak menegakkan hujah tak boleh. Begitu. Baik, demikianlah kelebihan menuntut ilmu itu. Telah engkau lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memecut, menggalakkan orang Islam agar menuntut ilmu itu. Maka inilah dia kebajikan dengan sebenar-benarnya. Dan menuntut ilmu agama itu ialah mengambil faham kepada segala masalah agama, daripada sembahyang, puasa, jual beli, nikah dan sebagainya, dan segala yang melibatkan hukum syariah. Dan buah faedah seperti zahid pada dunia, dan seperti warak, dan menjauhkan benda syubhat, dan membanyakkan daripada amal salih dan ibadah. Dan orang yang pandai ilmu agama itu, maulah dia menjadi ikutan yang bagus.
kepada orang semua. Tu dia. Dia bila dia ikut jalan betul, jalan agama yang betul, dia boleh menjadi ikutan dan teladan yang sempurna kepada orang. Dan alamat dia satu orang yang berperangai bagus. Dia kata. Tu dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk satu tajuk yang juga menarik, iaitu bab ma jaa fi kitmanil ilm. Bab fi kitmanil ilm. Itu bab yang datang pada menceritakan salah menyembunyikan ilmu. Jadi orang alim agama jadi mufti misalnya, jadi mufti. Mufti ni maksudnya orang yang mengeluar fatwa, itu maksud mufti. Mufti daripada root word dia fatwa, itulah fatwa. Mufti orang yang mengeluarkan fatwa. Orang yang nak jadi mufti ni mesti kena ilmu kemah. Ilmu tenggelam timbul tak boleh. Jadi mufti mesti ilmu kemah, mantap ilmu agama dia. So bila orang minta fatwa dekat dia, kalau dia tahu sebenar-benar fatwa untuk benda tu, dia kena keluar hak sebenar. Kalau dia buat keluar tipu, dia sembunyi, dia masuk dalam tajuk fi kitmanil ilmi, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Jaga baik-baik, bukan senang. Tapi jadi figure agama ni bukan senang. Apatah lagi figure agama yang berautoriti. Jadi mufti, jadi qadi, jadi apa. Mereka ni figure agama yang berautoriti. Mereka ada autoriti untuk keluar fatwa. Mereka ada autoriti untuk bagi tahu hukum. So bila orang tanya, dia kena jawab. Amanah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh do i'ah-i'ah, tak boleh. Kalau dia do i'ah-i'ah kerana sebab-sebab tertentu, kerana takut, sekali kalau abang betul, tak lagi jadi legunung, tak lagi jadi legun ni, dia jadi orang yang kitmanil ilm. Orang yang menyembunyikan ilmu. Apa Nabi kata kepada orang yang sembunyikan ilmu kebenaran ni? Ini satu. Kemudian dia akan mai pula ke depan esok tajuk fil istisa' biman yatlubul ilm. Itu bab hadis yang membicarakan terima wasiat Nabi dengan orang yang menuntut ilmu. Ini bab ni hak kita sebut tadi. Nabi pesan apa kepada orang yang mengajar ilmu, dan Nabi pesan apa kepada orang yang mengaji ilmu. Nabi pesan dua-dua. Orang hak mengajar pun dia ada adab dia yang mesti dia patuhi. Orang yang mengaji pun dia ada adab dia yang mesti dia patuhi. Dan adab-adab ini dah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam Nabi kata, innama ana lakum mislul walid liwaladi. Nabi kata umpama aku ni, Nabi ni, umpama aku ni mislul walid liwaladi. Macam satu walid, macam satu ayah kepada anak. Walaupun Nabi itu lebih muda daripada sesetengah sahabat, tetapi Nabi seumpama ayah kepada sahabat yang lebih tua daripada dia. Maka ayah, dia kena bersikap seperti ayah. Dia mengajar dengan kasih sayang. Tegasnya, tegas bertempat. Ini ayah. Dia mengajar sebagai satu amanah dan tanggungjawab. Tegas dia bertempat. Ikhlas dia. Kita dengan anak kita macam mana? Kita ikhlas tuan-tuan dengan anak. Kita ada anak, kita tahu. Kita ikhlas dengan anak ni. Sehingga kan anak sakit, kita boleh minta doa dekat Allah. Minta, ya Allah, kalau boleh, tukar sakit dia bagi kat aku, sihat aku bagi kat dia. Apa tu cerita tu tuan-tuan? Ikhlas. Ikhlas bapa kepada anak ni. Dia macam tu. Dia tengok anak duk menderita depan mata ni, dia boleh minta dekat Allah. Minta, ya Allah, ya Allah, aku minta, ya Allah, bagi sakit dia dekat aku, bagi sihat aku dekat dia. Nak boleh minta macam tu apa tuan-tuan? Kalau tidak ada ikhlas, tidak ada sayang, tidak akan minta macam tu. Maka guru dengan anak murid dia, dia macam tu. Dia macam tu. Barulah guru sebenar dan anak murid yang sebenar. Lepas tu dia main fi zihabil ilmi. Ini tajuk menarik. Cerita dia tak ada yang tak menarik yang tu. Kan? Fi zihabil ilmi, maksud dia apa? Menjelang akhir zaman, menjelang akhir zaman, ilmu Tuhan ambil balik. Ilmu ni hak duk ada banyak, hak kita duk mengaji tak habis ni. Ilmu ni zihab, dia akan pi. Dan Nabi SAW bagi tahu, mula-mula Tuhan ambil balik apa dia? Khusyuk dalam semayang. Dia akan hadis kita akan jumpa insya-Allah. Khusyuk dalam semayang Allah ambil balik.
sehinggakan tidak ada orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Satu sahabat cerita kat saya, telefon, dia kata, ustaz ni jadi di masjid kami. Ya, apa dia? Satu ustaz main ceramah sedap lah dia kata. Pum ceramah. Habis ceramah semua, sembahyang insya. Ustaz ni jadi imam, baca sedap ustaz dia kata. Terlupa tahiyat awal. Sedap dekat ceramah, sedap dekat terlupa tahiyat awal. Jadi bila bangkit rakaat yang kedua tu patut duduk tahiyat awal, dia bangkit terus. Tu imam bangkit terus. Tak apalah tu imam tu lupa, Nabi pun biasa lupa, itu biasa. Nabi pun biasa lupa. Lupa Nabi itu nak jadi pengajaran pada umat. Ustaz ni terlupa. Dia terlupa tahiyat awal, dia bangkit terus. Ni hak makmum ni, cerita makmum ni. Hak duduk depan tu tak boleh nak tengok orang, dia duduk nampak tu imam je, tu imam dah silap dah. Hak belakang ni boleh duduk tengok juga orang depan dia. Jadi bila jadi macam tu, hak bangkit berdiri sama macam imam, tak duduk tahiyat awal pun ada. Hak duduk tahiyat buat tak peduli, kata imam tu imam nak bangkit pi hang silap, aku nak baca tahiyat awal juga pun ada. Hak bangkit berdiri sat duduk balik pun ada. Dia mengaji duduk. Hak lagu duduk tahiyat sat bangkit balik pun ada. Hak terus bersila pun ada. Dia tanya ni aku pedak ni, dia kata. Dia terus bersila. Satu, dia kata yang kedua ustaz, dia kata dia telefon dia kata yang kedua pula ustaz, ni bunyi tegong ni, dia kata macam-macam. Hak bunyi subhanallah, tak apalah yang tu betul. Ada bunyi selawat pun ada, Allahumma salli ala Muhammad, ada bunyi lagu tu pun ada, dia kata. Bunyi mengucap pun ada, belah hujung tu asyhadu an la ilaha illallah, ada bunyi lagu tu pun ada. Dia kata cempara ustaz, dia kata. Jadi ya ustaz ni dia tak apalah, dia ustaz, dia reti lah, dia tersilap, dia dah berdiri dah, dia terus lah, dia baca Fatihah, dia tak duduk balik lah, dia baca Fatihah, dia rukuk, dia sujud apa semua 4 rakaat. Sebelum bagi salam dia sujud sahwi. Okey, sempurna. Habis sembahyang, dia terus ambil mikrofon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata, tuan-tuan, yang pertama saya minta ampun pada Allah atas kelalaian saya. Yang kedua saya minta maaf dekat tuan-tuan atas apa yang berlaku. Dia kata, cuma saya nak beritahu, bila jadi lagu tu lain kali, dia kata, dia beritahu cara nak rectify problem tu macam mana. Jadi bila dia beritahu, kawan hak silap tu jadi muka ni nak buat dalam poket tak celui. Jadi termalu lah, berasa Allah aku pula dia buat silap pula. Nampak tuan-tuan? Baik, cerita ni baru jadi kemarin lepas telefon cerita ni apa tuan-tuan? Kesimpulan dia ilmu. Kesimpulan dia apa? Ilmu juga yang boleh menyelamatkan kita daripada pergi jadi kelang kabut bila jadi problem-problem yang macam ni. Nampak tuan-tuan? Jadi baiklah kita mengaji supaya apa yang kita buat tidak tersasar, tidak terbabas, tidak derail, tidak tergelincir daripada landasan yang sebenarnya. Jadi saya pun mengharapkan bantuan Allah. Tuan-tuan pun serupa, kita mengharapkan petunjuk Allah. Minta kepada Allah, Allah bagi kuat dekat kita untuk nak mengaji. Minta bagi Allah kekal kita atas pengajian ni. Minta Allah jadikan kita orang yang beramal dengan ilmu yang kita dah dapat hasil daripada mengaji ni. Itu saja. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.